Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesyukuran kita kepada Allah akan menambah nikmat dan rahmatnya kepada kita. Selawat dan salam dicurahkan kepada baginda Rasulullah, yang baginda Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa yang berselawat kepada aku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali selawat. Yang dimaksudkan adalah curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menyebutkan pula peristiwa yang berlaku, iaitu peristiwa Mi'raj, iaitu yang dalam erti kata Nabi berjalan daripada Baitul Maqdis untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan ini adalah perjalanan yang mana baginda Rasulullah menaiki sampailah kepada sama'id dunia, iaitu baginda Rasulullah SAW menuju untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melintasi daripada langit-langit yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sehinggalah Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa yang cukup berharga yang berlaku di sana, yang telah diceritakan sendiri oleh baginda Rasulullah, membawa makna segala detik dan saat. Adanya baginda Rasulullah di dalam peristiwa itu adalah merupakan suatu perkara yang cukup besar dan menjadi kenangan-kenangan manis kepada baginda Rasulullah, dan juga sebagai suatu ibrah pengajaran yang besar kepada kita umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi SAW sampai di langit yang pertama dan pintu langit itu diketuk oleh Jibril, maka ditanya ketika itu, siapakah di sebalik pintu? Maka dijawab oleh Jibril, aku adalah Jibril. Dan ditanya, siapakah bersama denganmu? Maka kata Jibril, bersamaku adalah Muhammad, iaitu Nabi yang terakhir. Sehingga kedengaran akan kegembiraan di sebalik pintu itu dengan bertanya, adakah ia telah diutuskan? Dan mereka pun membuka pintu tersebut dengan mengucapkan kalimat-kalimat sambutan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan langit pertama itu disambut yang utamanya oleh Nabi Adam alaihi salam dengan mengatakan, selamat datang wahai saudaraku, dan selamat datang wahai khalifahku, iaitu merujuk kepada akan hubungan yang begitu bermakna daripada Nabi Adam dan juga baginda Rasulullah yang lahir daripada keturunannya. Disebutkan Nabi Adam ini adalah merupakan makhluk ataupun insan yang begitu cantik, kesempurnaannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia adalah merupakan abul bashar ataupun ayah kepada manusia. Kemudian diteruskan oleh baginda Rasulullah untuk diringkaskan, bertemu langit yang kedua Nabi Isa alaihi salam, begitulah seterusnya sehinggalah sampai ke Sidratul Muntaha. Sehingga untuk memberitahu kepada kita akan kedudukan istimewa baginda Rasulullah, Jibril alaihi salam mengatakan beliau terpaksa berhenti setakat itu kerana tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk melebihi dari had-had seperti itu, yang dibenarkan hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, kalau aku cuba menaikinya pasti aku akan terbakar. Sedang baginda Rasulullah, kekasih Allah, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala naik dengan sempurnanya pakaian, serbannya, kopiahnya, begitu juga dengan sepatunya atau slipernya, naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah masyhur diketahui akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah mengubat rindu baginda Rasulullah, dan juga merupakan kurniaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, iaitu
suatu daripada perkara yang besar, iaitu dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad akan kefarduan solat tersebut, yang mana disebutkan ianya adalah perkara yang cukup besar kerana tiada perantaraan Jibril, tak ada, bukan dengan wahyu yang diturunkan, tetapi secara langsung diberikan kepada Nabi SAW sehingga seolah-olah dijemput dan dikurniakan langsung kepada Nabi untuk memberitahu keutamaan solat tersebut, yang kita tahu pertamanya difardukan adalah 50 waktu, sehingga setelah ketika mana diberikan saranan oleh Musa alaihi salam akan kesukarannya akan dihadapi oleh umat Nabi Muhammad, maka Nabi yang penyayang kepada umatnya berulang kali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah ianya tinggal 5 waktu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya barang siapa yang melaksanakan 5 waktu itu umpama melaksanakan 50 waktu, maka ini adalah merupakan suatu perkara yang cukup besar, dan di antaranya juga adalah merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dan kasih sayang baginda Rasulullah kepada umatnya, iaitu dipertuntunkan kepada Nabi akan syurga yang indah dan siapa yang bakal masuk ke dalamnya, dan telah tunjukkan kepada Nabi neraka yang begitu pedih dan siapa pula penghuninya, supaya nanti apabila Nabi turun, Nabi akan menceritakan akan syurga yang indah dan siapa yang bakal masuk ke dalamnya. Begitu juga Nabi akan menceritakan akan dahsyatnya neraka dan siapa pula yang akan masuk ke dalamnya, sebagai suatu pesanan yang cukup utama kepada umat untuk mengetahui siapakah yang layak untuk masuk ke dalam syurga, dan sebagai langkah berjaga-jaga jangan sampai melaksanakan perbuatan yang akan menenggelamkan ataupun akan dilemparkan ke dalam neraka Allah yang maha dahsyat tersebut. Maka ini peristiwa adalah peristiwa yang patut dikenang oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW, dan ianya sepatutnya diulang-ulang dan diceritakan kerana ianya mempunyai faedah dan juga manfaat yang cukup besar. Mudah-mudahan pengajaran yang kita boleh ambil dari peristiwa itu akan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syurga yang dikurniakan oleh Allah dan dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.